Hai, Assalamualaikum korang. So, video kali ni adalah video sambungan daripada video saya yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan Sains Tingkatan 5 bab 1 iaitu mikroorganisma. Okay, so kalau kita tengok video sebelum ni, kita dah masuk yang mana yang kita dah masuk adalah pengelasan mikroorganisma. Okay, pengelasan mikroorganisma. Iaitu kita dah nampak dah mikroorganisma ni terbahagi kepada 5, iaitu virus, bakteria, protozoa, alga dan kulat. So, bukan sahaja kita dapat mengenal pasti berapa jenis mikroorganisma, daripada video sebelum ni, kita juga dah nampak apakah karakteristik yang ada di dalam mikroorganisma. Kan, kita dah nampak cara dia makan, cara dia beranak, and then kat mana dia tinggal. Juga kita dah nampak apakah saiz yang diorang ada. Okay, so conclusion yang saya boleh kata daripada video sebelum ni adalah penting untuk korang nak faham kepada subtopik yang seterusnya ni. Okay, so untuk video kali ni saya akan masuk subtopik yang kedua dan ketiga je. Okay, iaitu faktor yang mempengaruhi juga faedah-faedah mikroorganisma ni. Okay, baik. Subtopik kali ni adalah subtopik berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Maksudnya kita nak nampak apa yang menyebabkan mikroorganisma ni boleh bertumbuh, boleh beranak pinak dekat dunia ni. Kan? Dia pun macam manusia, adalah hidupan. Cuma beza dia, manusia ni hidupan besar, mikroorganisma ni hidupan kecil. So kita nak tengok apa yang boleh menyebabkan dia boleh beranak pinak, apa yang boleh menyebabkan dia boleh hidup, kekal hidup dan sebagainya. Okay? So, yang pertama, dia boleh kekal hidup kat atas muka bumi ni adalah pertama, kerana nilai pH. Okay? Nilai pH ni maksudnya apa tau? Contohlah dalam sains ni, bahan terbahagi kepada 3 sifat. Okay? Iaitu yang pertama adalah asid, neutral, juga alkali. Contohlah kalau saya bagi 3 jenis bahan, air sabun, air limau dengan air putih. Okay? Saya ambil ibaratnya lah ini macam pembaris nilai pH. Okay. Saya ambil pembaris nilai pH, saya celupkan dekat atas air sabun. Okay. Saya ambil pembaris penilai nilai pH ni, saya celup dekat atas air limau. Dan kemudiannya saya celup dekat atas air putih. Air sabun, saya dapat pembaris tu boleh naik sampai 9. Itu 9 tu. Okay. Air limau, pembaris tu naik sampai 5. Okay, 5 tu asid. Dan air putih dia naik sampai 7. Bermakna dia adalah neutral. Okay, so maksudnya kita boleh nampak yang mana bahan tu dia terbahagi kepada 3. Asid macam masam-masam sikit. Okay, alkali macam pahit-pahit sikit. Neutral ni dia rasa in the middle, tak masam sangat, tak pahit sangat. Contohlah kalau mak masak lauk. Mak masak lauk kan. So lauk tu tak masam, juga tak pahit sangat. Lauk macam tu mikroorganisma suka. Sebab dia tidak jatuh ke atas asid, juga tidak jatuh bersifat alkali. Sebab tu kalau kita tengok, kan, kalau kita perasan, kita boleh nampak kalau kita letak air limau, susu, juga air yang pahit lah, tak kisahlah apa-apa lah, air ubat lah contoh. So, susu ni kategori neutral. So, bila kita tengok a few days, kalau kita biarkan pun, susu tu akan basi instead of air limau. Kan? Kenapa air limau tu tak akan basi? Sebab air limau tu bersifat asid, masam. So, dia tak suka. Kenapa? Dia ni sesuai pada keadaan nilai pH 7. Iaitu nilai pH 7 tu adalah keadaan yang neutral. Okay, keadaan yang neutral. Okay, ingat nilai pH 7. So, kalau soalan tanya, apa faktor pertumbuhan mikroorganisma? Korang tak boleh cakap nilai pH je. Kena sebut. Iaitu nilai pH 7. Seterusnya adalah, okay, settle nilai pH, nampak Okay, dia perlukan nilai pH 7 untuk dia kekal hidup dan beranak pinak. Yang seterusnya adalah faktor kelembapan. Dia suka tempat yang lembap. Dia tak suka tempat yang kering. Okay, saya bagi contoh. Roti kering dengan roti biasa. Yang mana akan rosak? Of course lah roti yang biasa kan, sebab dia ada faktor kelembapan. Okay, instead of kita pakai roti kering, roti kering mana ada rosak. Okay, kalau perasan, kenapa kalau waktu sekolah rendah dulu, cikgu kita kan, kalau dia nak buat faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dia nak kaji, dia pakai roti dan roti tu dia basahkan sikit. Sebab dia nak roti tu jadi lembab-lembab. Jangan pergi rendam kat air pula. Tu bukan lembab dah tu cair. Yang dia suka adalah lembab, bukan cair. Okay. So dia suka pada keadaan kelembapan yang sangat tinggi. Okay. Yang seterusnya, mikroorganisma ni suka tempat yang bernutrisi, nutrien, kandungan nutrien yang tinggi dia sangat suka. Okay, contoh kalau kita kata lauk. Perasan tak? Lauk. Okay. Lauk, dia ada satu faktor yang mana lauk-lauk yang mak masak kat rumah tu, dia mempunyai nutrisi yang tinggi. Apa contoh nutrisi? Protein dia, karbohidrat dia, lemak dia. So, benda-benda yang mempunyai nutrisi-nutrisi yang sangat tinggi, tu dia lagi suka. Contohlah kan, kalau kita cakap kuah sup dengan air putih. Yang pelbagai nutrisi ada, mestilah kuah sup. Kuah sup tu lah yang lagi cepat rosak instead of air putih. Air putih macam mana nak rosak? Memanglah air putih tu nilai pH dia 7. Perasan tak? Air putih nilai pH dia 7. Dia neutral. Akan tetapi, disebabkan air putih tu dengan, kalau kita compare dengan air sup, kuah sup, of course lah kuah sup yang kaya dengan nutrisi. So, kuah sup tu lah yang lagi cepat rosak. Sebab mikroorganisma suka duduk kat atas benda tu. Disebabkan mikroorganisma suka duduk atas tu, so dia adalah mempunyai nutrisi yang tinggi. Okay. Yang seterusnya, dia suka tempat yang bersuhu mana? Suhu bilik tau. 35 to 40 darjah Celsius. Ingat tau, 35 hingga 40. Contohlah, apa jadi kalau dia duduk dekat tempat 6 darjah Celsius? Bawah daripada ni. Dia tak akan membunuh. Dia hanya melambatkan saja. Okay, cuba bayang. Lauk kalau kita letak kat pita ais, takkanlah tak rosak. Mestilah rosak. Betul tak? Kalau lauk tu kita letak kat pita ais, dia tetap akan rosak. Tapi, kalau kita letak dekat atas meja, rosak dia mungkin dalam masa sehari. Tapi kalau kita letak dekat pita ais, rosak tetap rosak. Rosak dia mungkin dalam masa seminggu. So, kenapa? Suhu yang rendah, dia akan melambatkan pertumbuhan. Bukan mematikan, hanya melambatkan pertumbuhan. Okey. Tetapi, kalau suhu tu terlalu tinggi, contoh, ini 40 Contoh, kita letakkan lauk kita tu dekat oven. Kita set 60 darjah Celsius. Okey, 60 darjah Celsius. Yang itu terlalu tinggi. Mikroorganisma ni, dia tak suka suhu yang tinggi. So, bila kita letakkan lauk kita tu pada keadaan suhu yang tinggi, yang itu akan maintain, lauk tu akan maintain elok. Kenapa? Mikroorganisma nak datang pun takut. So, kita boleh nampak. Korang kena pegang. Jangan dia sebut, cikgu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni, dia perlukan suhu. Korang kena mention. Suhu tu suhu berapa? Kena sebut suhu 35 to 40. Ingat tau, korang kena tahu manusia, suhu normal kita adalah 37. So, nampak tak? Manusia adalah suhu badan manusia adalah suhu yang paling mikroorganisma suka. Sebab tu, virus suka duduk dekat badan manusia. Sebab dia duduk di keadaan suhu yang memang sesuai untuk dia. Dan yang terakhir, kita nak tengok apa yang menyebabkan dia boleh tumbuh dengan baik dekat atas muka bumi ni adalah disebabkan oleh cahaya. Okay, cahaya. Ingat cahaya. Dia suka dekat tempat faktor cahaya. Tapi bukan bermakna dia suka dekat tempat cahaya tau. Kena fahamkan betul-betul. Dia suka dekat tempat yang mempunyai nilai cahaya yang paling rendah. Okay, nilai cahaya yang paling rendah. Tu dia suka. Okay, apa lagi kalau contoh lah saya bagi contoh. Kita ada 2 roti. Roti tu kita letak dekat bilik terang dengan roti tu kita letak dekat bilik gelap. Dua-dua lembab. Okay. So, sepatutnya dua-dua menimbulkan mikroorganisma punya pertumbuhan. Akan tetapi, so mikroorganisma lebih pergi cepat hidup dekat roti yang duduk kat bilik gelap instead of dekat bilik terang. So, korang nampak tak? Mikroorganisma ni boleh bertumbuh di atas faktor-faktor ni. Kalau korang bantu pertumbuhan dia, kelima-lima ni korang sediakan, dia boleh hidup. Nampak tak?
So dia perlu nilai pH 7, neutral, kelembapan yang tinggi, nutrisi yang tinggi, suhu yang sederhana 35 to 40, and closing dia perlukan keadaan tempat yang bercahaya rendah. Okay, so settle untuk subtopik yang kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Okay, kita go to the next subtopik. Okay, so kalau kita patah balik kepada peta minda kita, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma B. Okay, settle settle habis. A pun dah habis. So kita nak pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu faedah-faedah mikroorganisma. Okay, so bila kita kata faedah-faedah mikroorganisma, kita nak nampak mikroorganisma ni memberi kebaikan. Yes, dia juga memberi kebaikan ke atas kehidupan manusia. Okay, kita nak nampak apa je kebaikan-kebaikan yang dia bagi. Okey, kalau subtopik yang seterus sebelum ni, kita nampak apa yang menyebabkan dia berhidup. Subtopik yang ni, kita nak nampak apa kebaikan-kebaikan dia ke atas kehidupan manusia. Okey, yang pertama, dia diperlukan dalam perindustrian. Okey, dia diperlukan dalam perindustrian. Iaitu, perindustrian apa? Kebanyakannya kita pakai dalam industri pemakanan. Okay, nampak kita nak buat roti ataupun nak buat yogurt, kita pakai kulat. Kulat ni kita geri mikroorganisma. So kan kita pakai yeast. Nak buat roti, kalau tak ada yeast, tak naik roti tu. So bermakna, bayangkan kalau yeast tak ada. Kalau yeast tak ada, maka roti tak berjaya untuk dilakukan. Okay, so nampak termasuklah yogurt pun kita perlukan kulat untuk membantu pembuatan kedua-dua ni. Itu perindustrian, industri pembuatan makanan. Okey, yang seterusnya kita nak tengok adalah faedah mikroorganisma ni kepada manusia, iaitu dalam proses pencernaan makanan. Okey, bukan manusia je. Pencernaan makanan pun, haiwan pun ada guna mikroorganisma tau. Okey, tengok poin yang pertama. Dalam perut ataupun usus manusia, kita ada mikroorganisma yang namanya mikroorganisma flora usus. Yang mana benda tu ada di dalam usus manusia, dialah yang bantu mencernakan makanan-makanan yang kita makan tu. So bayangkanlah kalaulah mikroorganisma tu tak ada dalam usus manusia, okay, macam mana kita nak jadikan makanan tu menjadi lebih ringkas? Macam mana kita nak jadikan dia sebagai bahan buangan? So nampak tak, mikroorganisma ni pun memberi kebaikan. Kalau benda ni, mikroorganisma ni tak ada dalam usus manusia, maka tidak ada siapa yang boleh membantu kepada pencernaan. Okey, yang seterusnya kita nak nampak adalah bakteria E. coli. Kalau tadi bakteria flora usus, mikroorganisma flora usus. Okey, kita nak tengok seterusnya adalah bakteria E. coli. Okey, bakteria E. coli dia duduk dalam usus besar. Okey, yang berfungsi untuk elak penyakit-penyakit. Dia macam kiranya macam tentera lah dalam usus besar kita. Sebab kita ni kadang-kadang makan tak apa-apa kan. So kita nak elakkan, nak jadikan antibody di badan, nak jadikan kekuatan dalam badan kita. So kita ada bantuan, iaitu dibantu oleh bakteria E. coli. Bakteria kan mikroorganisma. So nampak tak, bayangkan kalau bakteria E. coli ni tak ada dalam badan manusia, what happen? Ada tak tentera penyelamat dalam usus besar kita? So tak ada. So disebabkan adanya wujudnya bakteria E. coli, sedikit benda ni membantu mengelakkan daripada sebarang penyakit dihadapi oleh manusia. Yang seterusnya adalah mikroorganisma ni pun bantu herbivor. Ingat tahu, herbivor ni adalah haiwan-haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okay? Yang mana dalam haiwan herbivor, okay, diorang ada enzim selulose tau. Selulosa. Okay? Enzim selulosa ni dia bantu pencernaan untuk haiwan-haiwan seperti lembu yang makan tumbuh-tumbuhan. Okey, yang mana makanan-makanan yang diorang makan ni dia nak cerna untuk jadikan kepada gula yang ringkas. So bayangkanlah kalau tak ada mikroorganisma, herbivor tak ada yang boleh bantu dia. Okey, haiwan-haiwan yang makan tumbuhan ni tak ada yang boleh bantu dia untuk jadikan makanan-makanan yang dicernakan menjadi gula ringkas. Sebab diorang pun perlukan tenaga daripada pemakanan diorang. So siapa yang bantu menjadikan
makanan-makanan yang dicerna tu menjadi gula yang lebih ringkas adalah enzim selulosa. Enzim selulosa ni adalah di bawah kategori mikroorganisma. Okay, so nampak tak? Yang mana mikroorganisma ni sangatlah penting dalam proses pencernaan makanan. Okay. Baik. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan pertanian. So, kita nak nampak mikroorganisma ni bantu apa dalam pertanian. Okay. Sebenarnya, mikroorganisma ni bantu dalam pertanian. Contoh dia bantu dalam kita nitrogen. Okay. Sebenarnya, kita nitrogen ni korang akan belajar dalam bab 3 tingkatan 5 secara dalam. Okay. Tapi secara umumnya, kalau saya boleh cerita sekarang, tumbuh-tumbuhan dia perlukan nitrogen tau. Nitrogen ni pula berbentuk gas. Tumbuh-tumbuhan pula tak ada hidung macam manusia. Yang membantu tumbuh-tumbuhan tu ambil nitrogen dekat udara. Betul tak? So kalau tumbuh-tumbuhan seperti manusia yang ada sistem, yang ada hidung, boleh je nak ambil nitrogen kat udara tu. Hirup je lah kan. Masuklah dalam badan dia. The point is now, tumbuh-tumbuhan dia tak ada sistem respirasi yang membantu diorang mendapatkan nitrogen di udara. So, secara logiknya tak boleh. Akan tetapi, disebabkan ada mikroorganisma, okay, iaitu bakteria pengikat nitrogen. Nama dia adalah bakteria pengikat nitrogen tau. So, bakteria pengikat nitrogen, dia bantu tumbuh-tumbuhan ambil nitrogen kat udara, masukkan ke dalam tanah. So, apa masalah untuk tumbuh-tumbuhan dapat nitrogen? Sebab bila nitrogen tu dah masuk dalam tanah, tumbuh-tumbuhan kan ada akar. So, akar dia itulah yang bantu tarik nitrogen yang ada dalam tanah. So, bayangkan kalaulah mikroorganisma tak ada, bermakna tumbuh-tumbuhan tak boleh nak dapat nitrogen yang dekat udara. Kenapa? Sebab mikroorganisma lah yang bantu pertanian tu, kan, tumbuh-tumbuhan tu tarik nitrogen tu masuk dalam tanah. Sebab kalau nitrogen tu tak masuk dalam tanah, tumbuh-tumbuhan sampai bila tak akan dapat nitrogen. Sebab apa saya kata tadi, dia tak ada sistem macam manusia, tak ada hidung nak tarik nitrogen tu. So, nampak tak betapa pentingnya mikroorganisma dalam proses pertanian. Yang seterusnya adalah mikroorganisma dibantu dalam proses perebutan. Okay, perebutan tau. Maksudnya apa tau? Bakteria dan kulat saprofit dia lah yang menghuraikan bangkai-bangkai. Contoh, bayangkanlah kan, kalau kita perasan banyak je bangkai haiwan-haiwan yang mati kat tepi jalan tu, dihilang dengan sendiri. Tak ada siapa pun tanam. Ataupun yang tanam pun, kenapa manusia dah tanam menjadi tulang lepas beberapa bulan? Sebab adalah adanya wujudnya mikroorganisma perebutan ataupun bakteria dan kulat saprofit. Okay, saya dah ajar dalam satu topik sebelum, saprofit ni adalah cara makan, dia makan benda yang dah mati. So, tak ada masalah untuk dia. So, bila dia makan benda yang dah mati, so, tak ada isu lah untuk dia. Okay, so, itulah makanan dia. Benda-benda yang dah mati tu, bangkai-bangkai tu, bakteria lah yang habiskan. Bakteria atau kulat, diorang lah yang ambil. Tapi kalau kau cakap protozoa ataupun alga yang makan bangkai tu, memang nak kena kan. Saya dah cakap awal, yang mana untuk protozoa dengan alga, protozoa pun duduk dalam air kan. Tapi kebanyakannya adalah perebutan. Okey, perebutan, hilangnya sesuatu benda yang dah mati adalah disebabkan oleh bakteria dan kulat saprofit. Sebab ingat, bakteria dan kulat saprofit ni dia akan makan benda yang dah mati. Sebab itu adalah makanan dia. So, dia boleh menguraikan bangkai-bangkai yang telah mati. And last, untuk subtopik faedah mikroorganisma adalah berkaitan dengan perubatan. So, perubatan. Apa-apa penyakit yang disebabkan oleh bakteria atau kulat, kan ada je penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Dia boleh dirawat dengan pakai antibiotik ataupun antikulat. Dan antibiotik juga antikulat ni diperbuat daripada mikroorganisma. So, mikroorganisma digunakan untuk pembuatan
antibiotik juga antikulat. So bermakna secara kesimpulannya dalam subtopik yang kedua ni, mikroorganisma sangat penting dalam perindustrian, terutama perindustrian makanan. Proses pencernaan makanan, kalau tak ada dia, tak adalah membantu dalam proses pencernaan baik haiwan baik manusia. Seterusnya sangat penting dalam bagi pertanian. Pertanian sangat perlukan mikroorganisma. Yang keempat, penting dalam perebutan. Nak merebutkan sesuatu, nak hilangkan sesuatu yang telah mati, kita perlukan mikroorganisma. Dan last sekali, perubatan. Kita perlukan mikroorganisma dalam proses perubatan. So, iaitu nak buat antibiotik juga antikulat. Okey. Alhamdulillah. So, untuk subtopik pertama juga subtopik yang kedua dalam tingkatan 5 bab 1. Okey, bermakna C pun kita dah habis. Okey, so yang kita belum masuk adalah D, E dan F. Okey, so kita hanya tinggal 3 subtopik sahaja. Okey, so sekian, terima kasih untuk video kali ini. Sebarang soalan boleh tanya. Jangan lupa fokus betul-betul. Please take note all the information, all the note yang ada di dalam video ini. So, spread tu ada supaya ia lebih bermanfaat. Assalamualaikum.